Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azim bin Zulfitar dari kumpulan 6 ingin mentangkan tentang bab 9 iaitu revolusi industri dan kesannya terhadap kemanusiaan. Revolusi industri adalah istilah yang diperkenalkan oleh Arnold Toynbee. Banyak negara ingin menjadi masyarakat perindustrian, termasuklah negara Malaysia. Oleh itu, Malaysia telah mengambil langkah dengan merangka sesuatu strategi tertentu seperti Wawasan 2020. Di dalam Wawasan 2020, dalam cabaran ke-6 ada menyatakan mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan berpandangan ke depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Tanpa perkembangan teknologi, agak sukar hendak menggerakkan satu bentuk revolusi industri. Perubahan besar yang turut mengubah struktur masyarakat, cara hidup dan berfikir, juga nilai serta normanya sama ada kepada yang lebih baik atau sebaliknya. Tahap revolusi industri ini terbahagi kepada 4 bahagian, 4 tahap. Tahap pertama, mechanization, Di tahap pertama, revolusi industri ini lebih kepada mechanization, water power dan steam power. Pada tahap kedua pula, mass production, assembly line dan electricity. Pada tahap ketiga, komputer dan automation. Dan pada tahap keempat, cyber physical systems. Revolusi industri pertama ini berlaku pada tahun 1760 sehinggalah 1830. Ianya bergantung lebih kepada penggunaan air ataupun wap iaitu steam yang kesudahannya berupaya menggerakkan jentera berasaskan kuasa wap sehinggalah terciptanya steam engine yang turut membawa perubahan besar kepada sistem pengangkutan juga peningkatan aktiviti perindustrian yang lain. Revolusi industri kedua pula sekitar tahun 1870 sehinggalah 1914. Kuasa elektrik jelas membawa satu lagi lonjakan status hidup masyarakat melalui perkembangan industri pengilangan. Revolusi industri ketiga pula menyusul berasaskan teknologi maklumat dan komputer sebagai tonggaknya. Dengan adanya kuasa elektrik, penggunaan komputer merebak dengan pesat dan membentuk satu lagi gaya hidup baru. Di peringkat akhir revolusi ketiga, timbul pula teknologi automasi yang di mana mesin dan jentera boleh bergerak serta bekerja dengan sendiri apabila ia dimuatkan dengan program komputer tertentu bagi melakukan sesuatu aktiviti terancang. Konsep pengilangan lambakan ataupun mass production diperkenalkan pada pertengahan abad ke-20. Revolusi industri ketiga juga dipanggil sebagai revolusi digital. Seterusnya, revolusi keempat adalah kesinambungan versi ketiga dalam peningkatan automasi beserta rangkaian internet dan proses fizikal lain. Muncul satu sistem berbentuk cyber fizikal. Melalui sistem ini, kegunaan robot terus meningkat selaras dengan perkembangan kecerdasan buatan dan kesepaduan internet pelbagai benda, yang di mana merangkai pelbagai peranti, perisian dan peralatan dan lain-lain lagi. Di revolusi ini juga munculnya era kecerdasan berkait, di mana satu titik masa yang meramalkan pertembungan antara alam manusia dengan dunia robot dalam lonjakan industri seterusnya pada abad ke-21. Kenyataan awal yang diperkenalkan di Jerman sebagai Industri 4.0. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kepada Prof dan rakan-rakan saya Navinda Pal Singh daripada kumpulan 6 ingin menyambung pembentangan rakan saya Muhammad Azim mengenai bab 9 revolusi perindustrian. Seperti yang kita sering maklum, sekarang kita berada di revolusi perindustrian 4.0, bermakna sebelum ni terdapat 3 revolusi perindustrian yang telah berlaku. Saya ingin menerangkan lebih kepada perubahan peralatan yang berlaku antara keempat revolusi perindustrian yang telah berlaku. Untuk revolusi perindustrian pertama, seperti yang kita tahu, dia adalah lebih kepada penggunaan wap air untuk menghasilkan steam engine sebagai contoh. Dan perubahan peralatan untuk
revolusi perindustrian pertama adalah 100% kerana sebelum revolusi perindustrian yang pertama tidak ada penggunaan peralatan untuk menghasilkan tenaga. Seterusnya, berlaku revolusi perindustrian kedua di mana tenaga elektrik telah mula dijanakan. So, untuk revolusi ini, dari segi perubahan peralatan berbanding dengan revolusi perindustrian yang pertama tidak begitu banyak, hanya dalam lingkungan 10 ke 20%, disebabkan manusia telah menggunakan enjin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Sebagai contoh, generator, di mana dia gunakan tenaga mekanikal ditukar kepada tenaga elektrik. Jadi tidak ada banyak perubahan peralatan yang berlaku. Seterusnya berlaku revolusi perindustrian yang ketiga, di mana kita telah lebih ke arah otomasi. Semasa revolusi ketiga ini, pelbagai jenis kerja manusia telah digantikan oleh mesin. Sebagai contoh, sebelum revolusi ini, jika manusia ingin menyapu sampah, dia terpaksa gunakan penyapu. Tetapi selepas revolusi ini berlaku, mereka ada option untuk menggunakan vacuum cleaner. Contoh lagi satu, kalau sebelum ni mereka kena basuh baju guna tangan, semasa zaman ni terciptanya mesin basuh baju. Jadi dari segi peralatan berlaku banyak perubahan yang sangat drastik, iaitu dari antara 80 ke 90% peralatan telah diperbarui. Selepas revolusi ketiga ini berlakunya revolusi industri yang keempat, iaitu zaman sekarang, di mana fokusnya lebih kepada cyber, di mana maksudnya kebanyakan teknologi yang telah digunakan masa revolusi perindustrian ketiga, tapi sekarang teknologi ini adalah saling berhubung kait. Salah satu terma yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ini adalah Internet of Things, di mana salah satu contohnya adalah penggunaan smart home. Zaman ini memfokuskan manusia untuk menggunakan rangkaian internet dengan sebaik mungkin. Banyak kerja yang dahulu kalanya dilakukan secara fizikal, sekarang dilakukan secara atas talian. Sebagai contoh, kelas kita. Jadi, berlakunya perubahan dari segi peralatan tidak begitu banyak banding dengan revolusi ketiga kerana peralatan yang sama digunakan, hanya penukarannya adalah dari segi connectivity. Terdapat dua negara yang menggunakan approach contact tracing, China dengan Singapura. Dari segi China, mereka menggunakan aplikasi WeChat untuk tujuan contact tracing, di mana setiap pengguna WeChat dapat memberi informasi tentang lokasinya. Dengan informasi tersebut, kita dapat kenal pasti lokasi-lokasi yang merupakan hotspot. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan 6. Terima kasih kerana mendengar.